Solat witir. Sebab apa dikatakan wajib witir? Sebagai ulama mengatakan wajib witir. Dalam hadis sebab Nabi tak tinggalkan, walaupun dalam dia musafir dia buat solat witir. Walaupun dia di atas unta, atas kenderaannya. Itu bulan puasa dia bincang sikit dengan sebahagian ada graduate di musola. Nabi solat atas unta. Ya. Sebab ada orang tanya, kalau anak kita dia pakai pampers ya. Dalam pampers tu macam-macam ada harga. Ya. Jadi dia kata macam mana saya sembahyang anak saya nak atas dia. Dia pakai pampers dan mungkin dia buang air besar, buang air kecil, tak tahu yang ada dalam pampers tu. Ya. Bila ditanya seorang ulama berkenaan dengan perkara itu, dia kata apa masalah? Najis ada pada dia. Tapi orang yang bertanya itu kata tak boleh berhubung najis. Sebab apa? Dia duduk atas kita. Maka kita sendiri bawa najis itu. Jadi para ulama alim ini bila disebut macam tu dia kata Nabi solat atas unta. Unta ni dia buang air besar dia basuh. Ya, jadi jawapan yang ringkas lah. Tak payah fikirlah budak tu dalam tempus dia ada apa kan. Yang pentingnya kita suci dan najis tetap sentuh dengan kita. Okay. Jadi solat witir wajib. Sebab Nabi tak tinggalkan dan dia solat walaupun atas kenderaan. Dan satu lagi sebab apa dikatakan wajib? Sebagai ulama mengatakan wajib solat witir ni. Satu dia tak tinggalkan walaupun dalam musafir. Satu lagi atas kenderaan boleh solat juga. Witir Nabi solat atas kenderaan. Tapi kalau dia dalam perjalanan dia nak solat fardu di waktu dia berhenti, dia turun. Okay, cuma tentu ada kata bang dengan berhenti lah. Solat atas bang tak ingin turun lah. Okey, jadi sebab apa dia wajib? Satu, dalam musafir dia tetap kerjakan witir. Satu lagi di atas kenderaan dia kerjakan. Satu lagi ialah dia apa dia? Witir. Dia khuduk. Dia khuduk witir. Dia khuduk witir. Sebab itu para ulama berpendapat witir itu wajib. Bukan fardu, tapi wajib. Sebab itu sebagai ulama berpendapat dalam solat juga seperti dalam haji ada perbezaan antara fardu dan wajib. Sebab itu sebagai ulama berpendapat sunat ini adalah yang berlawanan dengan fardu, dan ada ulama berpendapat sunat itu berlawanan dengan fardu dan wajib. Sebab dia bezakan fardu dan wajib. Bezakan fardu dan wajib. Jadi tuan-tuan dah tahu kalau boleh buatlah witir. Witir ni bukan susah pun. Boleh buat tak satu rakaat. Hari tu kita dengar khutbah boleh buat tak satu rakaat. Khutbah ada yang tak ada khutbah di sini. Boleh buat satu rakaat. Boleh. Siapa yang buat satu rakaat? Sahabat mana yang buat satu rakaat? Soalan sikitlah supaya kita tahu dengan khutbah ni jangan tidur kan. Sahabat mana yang buat witir satu rakaat? Sebab tu bila ditanya Abdullah bin Abbas, bila dia beritahu sahabat tu buat satu rakaat, dia kata sahabat tu faqih. Muawiyah. Sahabat? Muawiyah. Muawiyah. Dia kerjakan witir satu rakaat. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat satu rakaat pun sudah dikira kita melakukan solat witir. Sebab apa? Sebab apa Muawiyah buat satu rakaat? Nabi selalu buat apa? 3 atau 5. 3 atau 5. Tapi witir maksudnya ganjil. Lepas tu Muawiyah dia buat satu. Bukan saja sebab itu, bukan saja sebab maksud dia witir, tapi berpandukan juga pada hadis. Dia buat satu. Ada orang, saya sebut sikit witir ni. Nabi buat witir ni yang sahih 3 rakaat 2 salam. Selepas 2 rakaat 1 salam. Selepas 1 rakaat terakhir 1 salam kan. Macam kita buat lah. Tapi ada juga Nabi dalam hadis yang sahih, Nabi buat 1 salam 3 sekali 1 salam. Rakaat terakhir baru dia salam. Maknanya lepas rakaat kedua naik terus. Okay, naik terus.
Itu kedua-dua pendapat daripada hadis yang sahih. Jadi kalau tuan-tuan besok bulan Ramadan tahun depan, umur panjang, pergi mana-mana tempat, orang buat 3 rakaat, 1 salam. Jangan terkejut lah. Memang ada dalam hadis. Okay. Tapi hari tu kami pergi satu masjid, ada 3 orang sahabat saya. Dia buat macam sembahyang maghrib. Kan, terkejut kita buat. Ya. Tapi kalau contoh yang dah biasa, beberapa tempat memang buat begitu, cuma pendapat itu tidak kuat. Yang buat satu solat maghrib tak kuat. Tapi kalau kita solat di masjid tu, kita nak buat apa? Dia memang solat begitu. Kita nak buat apa? Ada orang mufarakah, Melayu ni mudah sangat mufarakah. Saya mufarakah Ustaz. Kita ikut. Kita ikut dah. Saya mudah mufarakah. Mufarakah ni kalau betul-betul ternyata dia kafir ya, kita mufarakah. Tapi kalau dia Islam, dia masih Islam, dia berlaku berbeza pendapat dari segi fiqh dan pendapat dia lemah, tapi kita jangan mufarakah. Dia imam tempat tu kita ikut dah. Kita ada imam tempat tu kita buat cara kita. Tapi kalau dia ada imam kita ikut. Saya bab mufarakah ni kena bagi tahu kat orang ni sebab orang Melayu cukup mudah mufarakah. Kalau pergi di Mekah Tok Imam dia tahu dia baca Quran, dia tahu makna, dia menangis. Dia ambil sapu tangan dia. Dan pakcik orang datang, saya jadi ustaz, saya mufarakah. Sebab apa? Dia kata, Tok Imam dia ambil sapu tangan, dia sapu muka tu. Saya kata, siapa apa masalah? Dia kata, bergerak lebih dari 3 kali. Saya kata, pakcik turun dari Al-Tidal, turun ke sujud, berapa kali gerak? Dan satu lagi di Malaysia, beza dari segi politik mufarakah tak perlu lah. Kalau tempat tu dia lantik puak tu, kita ikut lah. Kan, tempat kita lantik puak lain, kita ikut lah. Dari segi politik, kita jangan mufarakah. Okay, walaupun dia pahaman politik dia lain, sebab dia masih Muslim, kita ikut dia solat. Tempat imam yang dilantik, kita ikut. Satu lagi saya ingin nak sebut sikit lah tentang imam dilantik ni, sebab itu di Buranda ada majlis raya itu, ada orang tanya, tapi Allah Ta'ala sudah tulis, saya nak berkongsi sikit lah. Kita kalau pergi satu tempat dan tempat itu dilakukan solat fardu secara tetap berjemaah dan ada imam yang dilantik dan dia tentukan solat sekian-sekian waktu. Kan katalah dia tentukan zuhur pukul 1. Kita tahu zuhur sekarang masuk dia 11.40 lebih kurang kan. Kita nak pergi, kita nak solat. Tempat tu dah ada imam dilantik masjid lah biasanya. Imam dilantik, imam tetap dan dia solat waktu-waktu tertentu. Pendapat yang kuat adalah kita ikut imam solat di situ lah. Kalau kita nak cepat pun, kita jangan buat jemaah, kita sebenarnya seorang-seorang. Itu pendapat yang kuat. Walaupun ada ulama yang berpendapat kita boleh buat jemaah lain, tetapi pendapat yang kuat adalah kita sembahyang seorang-seorang. Kalau selepas pada waktu tu, betul lambat kan. Kalau di sini kita musolah tak apa, sebab apa? Kita tak ada imam yang nanti khusus kan. Kita lewat kuliah dan jam tak apa, kita buat jemaah lain. Tapi kalau tempat yang dilantik, pendapat yang kuat adalah kita jangan adakan jemaah lain. Dia tetap sembahyang seorang-seorang. Sebab tu di Buranda itu orang nak buat balik raya, dia kata ustaz, kita sembahyang dulu, tempat tu dah ada imam, nanti kita tunggu. Kalau nak sembahyang lagi, sembahyang seorang-seorang. Banyak juga ada yang tanya, siapa nak kena tunggu dia buat? Dia ada imam nanti. Di Malaysia, benda ni kadang-kadang kita tak jangan bincang. Nah, itu berkenaan dengan solat. Beza antara fardu dan wajib. Fardu dan wajib itu berpandukan kepada ulama fiqh. Itu maksud dia. Apa maksud? Sunat lah. Apa yang berlawanan dengan wajib dan fardu adalah sunat. Sunat dari segi ta'rif biasa, apa maksud sunat? Buat apa pahala, tak buat apa. Tak buat. Benda yang sunat, ia sunat. Jangan kita jadikan wajib. Sebab itu kalau kita baca fatwa mu'asarah